Saya nak bekerja dalam syarikat Malaysia, saya orang Malaysia, yang menemuduga saya pun orang Malaysia. Tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggeris. Apa tujuannya? Kenapa tiada satu soalan pun ditanya dalam bahasa Melayu? Mungkin tujuan mereka, oh kami syarikat antarabangsa. Ya, betul. Tapi bukannya pelanggan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa, salam satu Nusantara Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Junaidi atau Om Jun yang biasa dipanggil. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang ada di saluran YouTube Berita Semasa yang berjudul Mimpi Malaysia Putus untuk menjadikan bahasa Melayu Malaysia jadi bahasa kedua ASEAN setelah pemerintah Indonesia tidak menyetujui usulan tersebut. Tidak banyak basa-basi, yuk kita sama-sama menyimak video ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN hanyalah mimpi atau bolehkah ia menjadi kenyataan? Cadangan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN menuai pelbagai cabaran. Antaranya bila mana Menteri Pendidikan Indonesia menolak cadangan tersebut. Dan yang lebih penting, adakah kita rakyat Malaysia sudah bersedia? Dalam perbualan Forum Bahasa Melayu di Pesada Dunia semalam, seperti dipetik daripada saluran YouTube Edwin TV KPM, Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam memberi jawapan supaya impian itu menjadi kenyataan. nak impian menjadi kenyataan, satu saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Soal jati diri bukan jati diri sebagai warga negara Malaysia saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Yang kita tiada sekarang atau yang kita luntur sekarang ialah jati diri bahasa kebangsaan. Jangan runtuhkan martabat bahasa kebangsaan di mana-mana jua kita berada. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Dalam apa-apa urusan, bahasa Melayu diutamakan. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Apabila kita nak maju dalam hidup kita, maju dalam kerjaya kita, pastikan bahasa Melayu tidak dipinggirkan. Di mana perkara ini perlu bermula? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya Tuan Moderator. Anak-anak tu yang kita kena semai jati diri bahasa kebangsaan. Kalau di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil, pada masa yang sama saya kena beritahu anak saya, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan wajib tahu, wajib belajar, wajib hormat. Itu sangat penting. Bila kita kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata nafikan bahasa Inggeris, meminggirkan bahasa Inggeris, bukan begitu. Martabat bahasa kebangsaan, memperkasakan bahasa Inggeris, itu maknanya sebenarnya. Itu sangat penting. Pertama, semailah benih-benih bahasa kebangsaan dalam jiwa anak-anak kita. Itu sangat penting. So, ibu bapa yang menjadi penentu macam mana anak-anak itu akan membesar. Itu sangat penting. Selepas ibu bapa dah buat, seterusnya barulah ya kita nampak mereka akan melangkah ke peringkat persekolahan. Jadi, bila ibu bapa ni dah mulakan dengan benih yang baik, barulah betul kata pepatah Tuan Moderator ya, benih yang baik jatuh di laut. Abangku dan kakakku semua, sepertinya Bapak ini sangat kecewa dengan sistem yang ada di pemerintahan Malaysia, ya terutama dalam sistem pendidikan mereka. Ya, kita sangat bersyukur yang ada di Indonesia. Sejak kita mengenyam sekolah dasar sampai tingkat selanjutnya, kita telah ditanamkan bahasa Indonesia yang menurut saya sangat baik. Mungkin ini sudah dipikirkan para pendahulu kita. Yuk lanjut. Tuan Moderator ya, benih yang baik jatuh di laut menjadi pulau, jatuh di darat menjadi gunung. Lepas ibu bapa dah melentur buluh tu, barulah ya mereka melangkah ke alam persekolahan. Di sekolah pula, kita tak ada pun jati diri bahasa kebangsaan bagi saya. Kita ada mata pelajar bahasa Melayu, saya tak nafikan. Mata pelajar bahasa Melayu tiada terjes, Tuan Moderator, yang menjadikan kita ni berpengetahuan dalam mata pelajar bahasa Melayu. Kita tahu tata bahasa, kita tahu eja, kita tahu hukum bahasa, ya betul. Tetapi, adakah mata pelajaran bahasa Melayu ini ya menerapkan jati diri bahasa kebangsaan? Meningkatkan citra kita dalam bahasa kebangsaan? Itu persoalannya. Jadi kita perlu ada ya program-program, aktiviti-aktiviti yang menyemarakkan jati diri bahasa kebangsaan. Saya nampak banyak Dewan Bahasa dan Pustaka buat. Tetapi kita sendiri kena ada inisiatif tersebut. Sekolah sendiri kena ada inisiatif tersebut. Belakang parang, kalau diasah, nescaya tajam. Orang tak pandai macam mana pun, berilah pada guru.
Guru boleh jadikannya orang yang pandai. Dan seterusnya barulah kita melangkah ke industri. Industri pun bila kita mohon kerja, berapa banyak industri yang tak membuat temuduga ini dalam bahasa Melayu. Temuduga dijalankan dalam bahasa Inggeris. Mana peraturan? Di situ yang pentingnya peraturan. Saya nak bekerja dalam syarikat Malaysia. Oh, ternyata abang dan kakak semua di Malaysia itu kalau mereka melamar suatu pekerjaan bukannya berbahasa Melayu Malaysia, tetapi mereka malah menggunakan bahasa Inggris. Berbeda dengan negara kita, dimanapun kita melamar pekerjaan tentunya pasti disambut dengan bahasa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Yuk kita saksikan. Ini peraturan. Saya nak bekerja dalam syarikat Malaysia, saya orang Malaysia, yang menemuduga saya pun orang Malaysia. Tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggeris. Apa tujuannya? Kenapa tiada satu soalan pun ditanya dalam bahasa Melayu? Mungkin tujuan mereka, oh kami syarikat antarabangsa. Ya betul. Tapi bukannya pelanggan kita 100%-nya orang antarabangsa. Pelanggan kita juga orangnya orang Malaysia. Ada syarikat Malaysia. Maka kenapa tidak ditanya dalam dua bahasa, tuan moderator? Itu, ya, ada kalanya kita kata timbul persoalan sedemikian. Seterusnya, apabila kita berkomunikasi, kita dalam kalangan ahli akademik pun Dr. Jess, jarang saya lihat kita berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kita tidak berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Kita lebih selesa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Seolah-olah apabila kita bercakap bahasa Inggeris, kita ni dianggap seolah-olah yang lebih tinggi. Oke abangku dan kakakku semua, baru saja kita sama-sama menyimak video yang barusan saja kita putar. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang bahasa Indonesia ini yang sangat kita cintai ini tentunya. Jika abang dan kakakku semua suka dengan video kali ini, alangkah indahnya subscribe dan like dan komen ya. Ya itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan salam satu Indonesia, salam satu bahasa, salam satu Nusantara.